Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Koshar Al-Mizan. Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik menerima surat-surat watikah pelantikan dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 20 Oktober 2022. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Sosialis Vietnam. Puan Yang Terutama Datin Paduka Hajah Harakiah binti Haji Abdul Hamid alias Hamid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Perancis. Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Pengawal Laila Bentara istiadat diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Tuan Yang Terutama Gary Ramlee bin Ibrahim, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia dan Tuan Yang Terutama Pengiran Salimin bin Pengiran Muhammad Daud, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Major Jeneral Bersara Farhad Abbas Sani Hilal Imtiaz, Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke Negara Brunei Darussalam dan Puan Yang Terutama Amber Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Tong Lun Sesulit Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri Puan Nelly Sesulit serta rombongan tiba di Bandar Seri Begawan petang kemarin bagi mengenakan lawatan negara selama 3 hari ke negara Brunei Darussalam. Semasa lawatan negara berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dijangka menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tong Lun Sesulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri serta rombongan. Ini termasuk berangkat menghadiri majlis sambutan rasmi negara, majlis perjumpaan dua hala, majlis penandatanganan memorandum persefahaman dan majlis santap negara yang akan berlangsung di Istana Nurul Iman hari ini. Lawatan negara itu merupakan lawatan yang pertama bagi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam selaku Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao mula terjalin pada 27 Julai 1993 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang pendidikan, pertahanan, kebudayaan belia dan sukan serta keselamatan makanan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman,
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihim Datuk Pekeraman Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Isteri. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Isteri. Serta Puan Yang Terutama Seng Dawang Dong Se, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin berkenan menerima darjah kerabat Kelantan yang amat dihormati Al-Yunusi DK. Majlis pengurniaan berlangsung petang kemarin di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Pengurniaan disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Tengku Muhammad Fakri Petra, Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra, Tengku Bendahara Kelantan, selaku Wakil ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima Sultan Kelantan. Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia SPMK pula dikurniakan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Kawi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke mesyuarat postmortem bagi Sukan Solidariti Islam ISG ke-5 2021 di Konya, Republik Turkiye. Mesyuarat berlangsung kemarin di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam sembah alu-aluan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antaranya menyembahkan Sukan Solidariti Islam sangat penting ke arah peningkatan perpaduan Islam, mempromosikan identiti Islam dalam sukan dan membantu mengurangkan diskriminasi terhadap orang Islam. Ia juga merupakan peluang bagi mendedahkan atlet dan pegawai sukan negara ini dengan mutu persaingan di peringkat antarabangsa yang mana diharapkan akan dapat membakar semangat bagi mempertingkatkan lagi prestasi atlet di masa akan datang. Mesyuarat juga mendengarkan laporan kejohanan Sukan Solidariti Islam oleh Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim selaku Chief di Mission. Dalam laporannya, beliau antara lain menyembahkan beberapa cadangan bagi meningkatkan pencapaian atlet. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan peningkatan kadar purata harian kes pada minggu lepas, iaitu 437 kes sehari berbanding 388 kes sehari pada minggu sebelumnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua selaku pemangku Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan menyatakan jumlah keputusan ujian ART yang dimuat naik ke aplikasi BruHealth didapati menurun. Pada minggu lepas, hanya 17,083 keputusan ujian ART telah dilaporkan dengan 17.6% daripadanya adalah positif. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amindiu bin Abdullah juga mengongsikan satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 6 kes di dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sehingga 23 Oktober 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 78.6% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini.
telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.7% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 431 kes baru telah dilaporkan, iaitu 427 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 256 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua juga mengongsikan trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza ILI pada minggu lalu menunjukkan sedikit pengurangan. Bagaimanapun, jumlah kes ILI masih tinggi. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segera berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan atau semakin teruk. Dapatkan suntikan influenza khususnya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan. Negara Brunei Darussalam komited bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau menjelang tahun 2030. Ini termasuk memelihara hutan, peralihan kepada tenaga rendah karbon, penggunaan teknologi hijau atau alternatif tenaga dalam pelbagai sektor ekonomi seperti pertanian, tenaga dan perhutanan. Perkara tersebut digariskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa Forum Kemampanan Ekonomi. Forum berlangsung di Kampus RB. Although Brunei Darussalam is winning and transitioning away the oil and gas industry, the downstream petrochemical industry still has a paramount role in broadening Brunei Darussalam economic base and ensuring sustainability. Forum Anjuran Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kawangan dan Ekonomi, Bank Baiduri dan AIA itu antara lain bertujuan membincangkan kerjasama sektor awam dan swasta untuk mencapai komitmen bersama serta memahami peluang perniagaan dalam ekonomi hijau. Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kali ke-27 COP akan diadakan di Mesir pada bulan November ini. Ken O'Flaherty, Duta Serantau Negara-Negara Membangun Asia Pasifik dan Pulau Kecil menjelaskan pihaknya akan menyaksikan hasil dari persidangan COP 27. Net zero commitments, including a very welcome one from Brunei. We now need to see those commitments translated into practical action and countries committing to even further action to keep that 1.5 degrees Celsius global warming goal alive. But we also need to be helping countries which are dealing with the impacts of climate change across the world. Peserta negara Brunei Darussalam, Dayanku Siti Umi Shazana binti Pengiran Haji Marjuki menduduki tempat keempat di Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 tahun 1444 Hijrah 2022 Masihi bahagian Korea. Majlis berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Johan bahagian Kori disandang oleh peserta dari Bahrain diikuti oleh peserta Malaysia di tempat kedua, manakala Singapura dan Iraq masing-masing di tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, Johan bagi Korea pula disandang oleh peserta dari Malaysia di tempat kedua Singapura dan ketiga Indonesia. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf pengupayaan mu'alaf mengadakan majlis dikir sempena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di bangunan Persatuan Sinar Islam Daerah Belait.
Hadir Awang Haji Ruslan bin Haji Sulaiman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar diikuti dengan tazkirah bertajuk Kelebihan Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang antara lain menggalakkan ucapan selawat sebagai tanda kecintaan dan kasih sayang kepada baginda Rasulullah. Bersempena sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kali ke-52, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha akan mengadakan kempen derma darah. Kempen akan diadakan esok 26 Oktober 2022 bermula pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi di aras bawah bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Orang ramai dialu-alukan menderma darah dalam usaha menambah simpanan stok darah di Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha. Sejumlah barang tegahan berupa rokok ditemui semasa operasi sepadu yang dijalankan di beberapa lokasi di daerah Tutong baru-baru ini. Operasi yang melibatkan para pegawai dan anggota daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Tutong, Balai Polis Tutong, Balai Polis Lamunin, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan serta Biro Kawalan Narkotik itu menyasarkan 3 buah rumah di Kampung Lamunin, Kampung Menengah dan Kampung Rambai. Kesemua rokok dirampas dan suspek akan berdepan kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006.